هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram wa bismika Allahumma daimi ya hayyu ya fardu ya witu ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu wa bismillahi ma sya'allah yasrifu suwayullah. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian sebelum menjelang ataupun sebelum maghrib. Kita sambung surah Al-Fatihah, tafsiran Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Sebelum tu kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita share dulu dengan sahabat-sahabat, insyaAllah. Mohon share sahabat-sahabat semua. Mohon kita share di Facebook, di WhatsApp, di status, insyaAllah. Mohon share. InsyaAllah masuk ayat ke-7. Kita sambung surah Al-Fatihah ayat nombor 7. Tafsiran Tuan Guru ni Abdul Aziz. Bukan saya nak tafsir, kita baca sama.
sementara kita dalam PKP, isi kita dengan tafsiran Tuan Guru, biar kita ada pengisian walaupun dalam keadaan PKP, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat nombor 7, ya. Sadaqallahul azim. Kita tengok maksudnya. Siapa yang ada boleh share kuliah ni untuk, kalau ikut jadual maghrib di Madrasah Ceras Perdana. Sepatutnya hari ni kita share, mohon sahabat-sahabat madrasah di Ceras Perdana mohon share pada semua, insya-Allah. Mohon kita sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ayat Fatihah nombor 7. Tafsiran Tuan Guru ni Abdul Aziz, insya-Allah. Maksudnya, wahai Tuhan, pimpinlah kami ke jalan yang betul. Jalan yang betul, jalan betul yang bagaimana? Jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ya, orang yang telah Engkau beri nikmat. Yang Allah telah beri nikmat sebelum ni, sebanyak mana orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi jalan itulah yang aku hendak turuti, ya Allah. Ini maksud yang kita minta setiap hari kita baca Al-Fatihah waktu di sembahyang. Satu hari lebih kurang 17 kali kita sembahyang. 17 rakaat mesti tak miss. Ihdinas siratal mustaqim. Pasal apa? Satu hari 17 kali kita baca Fatihah. Tu yang wajib, yang fardu. Tak boleh miss. Kalau ada orang miss 17 kali Fatihah, ada masalah bab solatnya. Ada something wrong, orang putih kata. Ada ketinggalan. Maksudnya tertinggal satu rakaat sembahyang. Kena kira tu betul. Jalan orang yang Tuhan beri nikmat ini ialah pertama para nabi. Yang telah dibagi Allah Ta'ala nikmat yang paling hebat, jalan yang benar ialah jalan para nabi. Tidak kiralah Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa atau siapa sekalipun. Ini orang-orang yang disebut sebagai allazina an'amta alaihim. Itulah orang yang dapat nikmat sebelum ni, ya? Yang Allah telah beri jalan yang benar sebelum itu, nikmat yang telah Allah bagi, iaitu antaranya start pada Rasulullah SAW sampailah ke semua Nabi, iaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa pun sekalipun yang telah Allah redha dengan jalan kebenaran. Inilah orang yang disebut sebagai na'an'am allazina an'amta alaihim. Orang yang diberi nikmat ini, kalau kita pandang dari segi zahirnya, tidak banyak mana pun nikmat yang diperolehi. Nabi-nabi ini macam tidak ada nikmat yang mereka perolehi. Hidup mereka susah. Nabi Muhammad sendiri start daripada baginda jadi nabi, baginda berada dalam keadaan tertekan, terinaya, terkepung keadaan Rasulullah SAW, ya, dan tertindas lagi. Itulah Tuan Guru. Ya, nikmatnya tak banyak. Nabi Muhammad nikmatnya tak banyak, sikit sangat. Tapi keadaannya, hidupnya memang susah. Jangan kata kita sekarang duduk dalam PKP susah. Nabi lagi susah. Nabi lagi hebat kesusahannya. Hidup mereka susah. Nabi Muhammad sendiri daripada baginda jadi Rasul, jadi Nabi, baginda berada dalam keadaan tertekan, ditekan oleh kaumnya sendiri, kerabat sendiri, adik-beradik, keluarga dia sendiri, ditekan. Ya, daripada daripada Abu Lahab, Abu Jahal dan segala abu, semuanya mengenakan Nabi. Terinaya, memang diinaya sangat. Macam-macam kerabatnya pun sama, pergi ke keluar pun sama, dalam Mekah pun sama. Terinaya Nabi. Terkepung dan tertindas, lagi hebat.
cubaan Nabi. Sampai nak dikepung, waktu nak dihijrah, Nabi nak berhijrah ke Madinah tu, Nabi dah dikepung, nak dibunuh dah Nabi. Tu hebatnya cubaan ujian Nabi. Kat mana nikmatnya? Tak ada nikmat. Tu susahnya Nabi pada untuk memenangkan Islam yang kita sekarang kecapi. Waktu sekarang yang selesa walaupun PKP. Tidak ada Nabi di muka bumi dunia ini yang tidak ditimpa susah. Kalau kita pandang secara pendek, kita kata Nabi tidak dapat nikmat. Nikmat ini ikut tafsiran kita ialah boleh makan sepenuhnya. Sampai time makan, kita boleh makan. Sampai time minum, kita boleh minum. Sampai time tidur, kita boleh tidur sepenuhnya. Sampai time membeli, kita seluk poket, duit ada. Sampai time hendak berjalan-jalan, kita pun start kereta minyak. Start kereta minyak ada dengan tayarnya cukup lengkap. Inilah baru yang orang panggil nikmat. Tu zaman Nabi mana ada kereta? Zaman Nabi tak ada pun jalan raya, jalan dengan batu-batu. Nabi nak ke Madinah berhijrah, berjalan kaki dengan Abu Bakar, berbatu-batu, menyorok dalam gua, kena kejar dengan kaum kafir nak bunuh Nabi. Tu susahnya Nabi. Sekarang kita daripada Madinah ke Mekah berapa jam je sampai. Naik highway, ada LRT lagi sekarang. Allah tuan-tuan, cuba renung keadaan batu-batu, tengah malam gelap, siang panas, Nabi lalui. Kat mana nikmatnya Nabi nampak? Tu kena renung kita. Susahnya Nabi nak menangkan Islam. Tetapi Nabi Muhammad tidak dapat nikmat seperti ini. Maka sebab itu kita kata Nabi tidak dapat nikmat yang dapat nikmatnya adalah aku. Ini adalah pandangan ahli dunia yang kita panggil pandangan anak-anak dunia. Bagi mereka, manusia ini sekadar hendak hidup setakat ini saja. Mereka tidak ingat bahawa selepas daripada dunia ini ada satu. Orang Tok Guru kata ada lagi. Ada satu lagi alam yang orang panggil alam kubur. Kita akan menanti alam kubur, kita akan menikmati alam kubur. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu yang tak terdaya sebenarnya. Selepas alam kubur pula ada lagi kata Tok Guru. Ada satu lagi, iaitu alam yang dipanggil alam mahsyar. Itu tak tahulah macam mana cerita. Itu kena renung. Alam mahsyar ada pula dipanggil padang mahsyar, yang diibaratkan macam padang Arafah. Kan berkumpul manusia waktu musim haji 9 Zulhijjah, berkumpul di padang Arafah. Diibaratkan macam tu, ramai manusia. Tapi di padang Arafah siap ada kemah, siap ada minum, siap ada kipas, siap boleh baca khutbah waktu 9 Zulhijjah, hari Arafah. Seronok. Itu pun tak terdaya nak angkat tangan mohon keredaan Allah. Walhal hari itulah dibuka luas pintu langit untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Ada peluang tuan-tuan, angkat tangan mohon keredaan Allah Ta'ala. Yang kita di Malaysia tak ada pergi haji, kita boleh puasa sunat hari Arafah. Besok tu dah raya haji dah. Itu pun kadang-kadang tak terdaya tuan-tuan, dengan keadaan nikmat makan yang hebat di Malaysia ni. Tu hebatnya kalau dipikirkan panjang lebar bab hari akhirat. Jadi kalau kita fikir panjang lebar sampai ke akhirat, insya-Allah kita tidak terasa bahawa nabi-nabi yang hanya 2-3 hari baru dapat makan sekali. Kita tidak terasa bahawa mereka adalah orang yang mendapat siksaan Tuhan. Tidak sama sekali kita akan berasa yang mendapat siksaan yang begitu. Ini adalah sebenarnya perjuangan jihad, sabar, iltizam dan istiqamah. Inilah hujahnya mengapa nabi-nabi dilihat
susah. Tu memang keadaan Nabi susah, ya, sebab tu kena jaga antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita hendak kira semuanya senang, maka tidak adalah jihad dan perjuangan. Ini adalah luar daripada ajaran Islam. Ya, ini luar daripada ajaran Islam dan di luar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada bab senang terus, tak ada perjuangan dalam Islam. Jadi kira-kiranya ihdinas siratal mustaqim bermaksud, wahai Tuhan, pimpinlah kami ke jalan yang betul. Kalau Tuhan tak berhenti ayat setakat itu pun tidak mengapa. Dan dah sebenarnya ihdinas siratal mustaqim. Selepas itu bacalah amin pun dah cukup sebenarnya. Tetapi Tuhan tidak buat begitu kerana bimbang manusia masih meraba ataupun menggagau tercari-cari sebenarnya. Maka ditambah lagi ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang betul ialah jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Wajar kita mohon kepadanya, iaitu jalan yang telah Allah bagi nikmat, jalan yang betul, jalan yang lurus terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang diberi nikmat ini ada disebut dalam ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyi wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maksudnya, orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang soleh. Tu sunnah, ya? Surah Nisa Al-Nisa ayat 69. Ni yang telah diberi nikmat orang-orang yang Allah pilih kepada mereka, nikmat yang Allah telah beri. Contohnya nabi-nabi, orang-orang siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang soleh. Orang-orang yang mendapat nikmat Tuhan ini adalah golongan nabi-nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada dan golongan solihin. 4 jenis kategori manusia ini, kalau kita baca sejarah hidup mereka, tidak ada seorang pun yang senang lenang sebagaimana kita fikir. Tidak ada seorang pun yang duduk senang lenang yang serupa dengan kita rasa. Mereka semuanya melalui bermacam-macam jihad, bermacam-macam sabar, bermacam-macam rintangan ataupun tentangan dan bermacam-macam tekanan. Itulah golongan yang dipilih sebenarnya, ya? Golongan yang dipilih untuk dapat nikmat yang sebelum ini. Tu yang Allah terangkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Tetapi inilah orang yang Tuhan senaraikan sebagai allazina an'amta alaihim. Di hujung ayat ini itu surah An-Nisa ayat 69, 4 golongan ini Tuhan kata, wa hasuna ulaika rafiqa. Molek benar puak-puak ini dijadikan rafiq. Rafiq ini, rafiq maksudnya, maknanya kawan rafat. Kalau kamu boleh berkawan dengan orang begini, dengan tutur kata dia, tengok tingkah laku dia, perhatikan duduk bangun dan makan minum dia, maka Tuhan kata molek benarlah. Jadi lo ni, kata Tok Guru, sekarang ni kita cari orang yang kita sangka dapat nikmat itu ialah orang yang banyak duit, orang yang duitnya banyak dan berumah besar. Itu yang kita pandang. Itu dipanggil orang yang banyak nikmat, pandangan kita. Ini pandangan yang kita buat sendiri, bukannya pandangan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesilapan kita.
Ya, maksudnya nikmat yang terlalu hebat orang tu dapat, kaya dia, hebatnya rumah dia, harta dia. Kita rasa itu nikmat yang paling hebat. Tak, sebenarnya. Itu bukan ajaran ataupun yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Tidak mahu jalan orang yang engkau murka, engkau marah, engkau sumpah dan yang engkau laknat. Itu maksud ayat seterusnya. Waladdallin. Tidak mahu juga jalan yang sesat. Maksudnya, sebab tu kena faham. Bila sembahyang tu, bila faham ayat yang kita baca tu, barulah kita boleh dapat tahap khusyuk tu yang sebenarnya. Ini kadang bertahun kita baca, kita tak tahu apa benda yang kita baca. Tu yang rugi sebenarnya. Artinya kira-kira beginilah. Di atas dunia ini ada dua jalan. So, jalan betul. Satu jalan betul, dan so lagi jalan salah. Dua jalan. Jalan yang salah itu pula pecah kepada dua. Pertama, jalan maghdubi alaihim. Jalan orang-orang yang Tuhan marah. Maknanya jalan orang-orang yang perangai mereka dimarahi Tuhan. Perangai yang orang kena marah oleh Tuhan inilah. Ini ialah orang alim yang tidak pakai ilmu, yakni tidak beramal dengan ilmunya. Orang ini alim tetapi perbuatan dan tindakannya mengikut hawa nafsu dia dulu. Dia tidak buat sebagaimana ilmu yang dia belajar. Orang begini adalah orang al-maghdubi alaihim. Dalam kitab-kitab tafsir disebut orang ini ialah orang Yahudi. Ilmu ada tapi tak nak beramal. Tu ya, ditunjukkan. Itu maksudnya al-maghdubi alaihim. Kita semua kena faham, Yahudi ini bukanlah bermakna batang tubuh Yahudi itu sendiri. Batang tubuh orang Yahudi serupa saja dengan batang tubuh orang Melayu atau batang tubuh orang Arab. Ada daging, darah dan tulang temulang. Serupa saja semuanya. Apabila Tuhan marah kepada seseorang, dia tidak marah kerana bangsa dan dia tidak marah kerana dia Yahudi. Kamu ini Yahudi, sebab itu aku marah. Kamu ini Nasrani, Kristian, sebab itu aku marah. Tak. Tuhan marah kepada seseorang yang disebabkan sifat, perangai dia dan tingkah laku dia. Oleh sebab dia ini orang alim tetapi tidak guna ilmu dia, maka ini akan menyebabkan Allah marah. Sama ada kamu ini Yahudi, Melayu, Arab ataupun siapa saja, kalau perangai serupa Yahudi, belajar banyak dan ilmu banyak tetapi perangai tidak baik, maka orang ini kita panggil al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira sama ada Yahudi ataupun Melayu. Bila perangai tu yang memurkakan Allah Ta'ala, yang buatkan Allah marah, dia tak kira siapa. Melayu pun Allah marah, Yahudi pun marah, yang Kristian, yang kafir pun Allah marah. Pasal apa? Perangai yang tidak sepatutnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para hadirin semua, kata Tok Guru, belajar memanglah kita kena belajar. Pondok ada, sekolah agama ada, kelas kuliah ada, dan universiti pun ada di Kelantan ini. Ilmu memang kita kena cari. Soalnya apabila kita buat sesuatu aktiviti, adakah gerakan kita ini serupa dan tidak dengan ilmu yang kita belajar, ataupun tidak serupa langsung. Itu kena renung bab macam mana tempat nak mengaji. Kalau serupa, alhamdulillah, maka kita akan jadi siddiqin, syuhada dan salihin apabila kita ikut serupa dengan apa yang kita belajar. Sebab itu apabila belajar, kita jangan lari daripada Al-Quran, kerana sebanyak mana pun ilmu lain yang tidak serupa dengan Al-Quran, semuanya akan membawa kepada salah belaka. Kalau tidak pun ia akan jadi rugi. Maksudnya kita ni bila belajar mengaji, ya, tak kira lah accountant ke, architecture ke,
engineering ke, ya, maksudnya tak ada bab Al-Quran, tak jadi apa ilmu tersebut. Akhirnya kan tersilap, terlara, terleka kita. Pasal meniadakan panduan daripada Al-Quran. Dan satu lagi, waladdallin, orang yang sesat. Orang yang sesat ini artinya orang yang tidak belajar apa-apa. Dia hanya duduk begitu sahaja. Ya. Dia hanya duduk begitu saja. Dia hanya duduk begitu saja. Belajar tidak, dengar ilmu pun tidak, mengajar pun tidak, dan segala perbuatannya ikut hawa nafsu. Ini panggil orang yang sesat. Kata tu guru, orang yang sesat ini artinya orang yang tidak belajar apa-apa. Orang yang tidak belajar apa-apa. InsyaAllah. Sekejap. Belajar pun tidak, jadi duduk begitu saja. Belajar pun tidak, dengar ilmu pun tidak, mengajar pun tidak, dan segala perbuatannya ikut follow hawa nafsu dia. Kalau ikut kaedah kita sebagai orang Islam, mana-mana orang yang tidak ikut ajaran Islam, sudah tentu mereka akan ikut ajaran nafsu. Perkara ini tidak boleh lari. Sejak zaman Nabi Nuh dulu lagi. Sejak zaman Nabi Nuh dulu lagi, sejak zaman Nabi Nuh lagi, telah berlaku. Ni. Kalau ikutkan kaedah kita sebagai orang Islam, mana-mana yang tidak ikut ajaran Islam, sudah tentu mereka akan ikut ajaran nafsu. Perkara ini tidak boleh lari. Sejak zaman Nabi Nuh dulu lagi, apabila dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia kata, Qala Nuhur Rabbil innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Sadaqallahu azim, surah Nuh ayat nombor 21. Nabi Nuh yakni merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku, dan mereka telah menurut orang yang harta benda dan anak-anak pinaknya tidak menambahinya, melainkan kerugian di akhirat kelak. Doa Nabi Nuh, merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Islam kena ikut sebanyak-banyaknya. Dalam banyak-banyak Nabi di muka dunia, ada seorang Nabi namanya Nuh alaihissalam. Dan salah satu surah dalam Al-Quran juga diberi nama surah Nuh. Surah ini membicarakan masalah dan aktiviti Nabi Nuh. Dalam banyak-banyak ayat yang disebut di dalam surah Nuh ini ialah berkenaan doa baginda. Rabbi innahum asawni. Wahai Tuhan, kaum bangsa aku derhaka kepada aku. Yang derhaka kepada aku ini bukan setakat derhaka kepada aku saja. Tidak begitu. Malah bila dia derhaka kepada aku, dia ikut orang lain pula. Lawan Nabi, derhaka kepada Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala, kemudian ikut pula benda yang lain. Ikut pula orang yang lain. Tidak ada jenis manusia dan yang Nabi dia tidak ikut. Syaitan pun dia tidak ikut. Jenis macam ini tidak ada. Yang adanya, kalau dia tidak ikut Nabi, sudah tentu dia ikut syaitan. Atau kalau tidak ikut syaitan, sudah tentu dia akan ikut Nabi. Dua je sebenarnya. Ini terpulang pada diri sendiri. Rabbi innahum asawni. Wahai Tuhan, orang aku derhaka kepada aku. Wattaba'u man lam yardihu.
maluhu wa waladuhu illa khasar. Maksudnya, dia tidak turut aku, tetapi dia pergi ikut orang lain. Orang mana? Orang yang duit banyak dan orang yang saing ataupun kawan yang ramai. Sedangkan duit banyak dan saing ramai itu disebabkan dia tidak ikut aku, maka sudah tentu akan membawa kepada kemusnahan dan kesesatan dirinya sendiri. Masih berlaku zaman sekarang. Pasal apa? Orang bergantung sangat dengan orang yang berpengaruh, orang yang ada pangkat, itunya yang digantung. Itu yang dia berpaut sebenarnya. Dia tak berpaut dengan Rasulullah SAW. Dia tidak berpaut dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Diingatkan itulah selamat dunia dan akhirat. Sebenarnya dia sedang memusnahkan diri dia sendiri dan menyesatkan dirinya sendiri pasal bergantung kepada bukan yang sepatutnya dia bergantung. Walhal Allah dah hantar Nabi, dah hantar Rasul, tapi dia derhaka kepada utusan Allah Subhanahu. Jadi sejak zaman mula-mula dunia tercipta sampailah ke kiamat, kedudukan manusia ini ada dua keadaan saja. Ikut Nabi ataupun ikut syaitan. Hendak cari satu orang yang Nabi pun dia tidak ikut, atau syaitan pun dia tidak ikut, memang tidak ada. Perkara ini kita kena ingat, kita ini jenis yang ikut Nabi atau ikut syaitan. Itu je pilihan kita. Sebab tu kena jaga, ya, kena jaga yang apa Nabi sampaikan. Sahabat, ya, saya ambil sikit hadis dari hadis 40, ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya seorang Arab Badawi datang bertemu dengan Rasulullah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku melakukannya, aku akan mendapat masuk ke dalam syurga. Nabi bersabda, hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu, mendirikan solat, menunaikan zakat dan difardukan, zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Badawi itu berkata, demi diriku di dalam kekuasaannya, aku tidak akan menambah ibadat sunat di atas perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setelah beliau berpaling, bagi dia bersabda, siapa yang ingin melihat seorang lelaki dari kalangan ahli syurga, maka lihatlah orang ini. Tuh. Pasal apa? Dia ikut Nabi. Dia kata yang sunat dia tak buat, tapi yang fardu dia konsisten terus buat. Nabi kata apa? Ahli syurga. Allah, tuan-tuan. Tak payah sebab sunat, bagian sunat-sunat tu dia tak buat. Tu kena tengoklah level dia buat fardu macam mana, level kita buat fardu macam mana, ya? Kita boleh tambah lagi sebenarnya. Yang sunat-sunat tu kita kena teruskan, jangan ditinggalkan. Memang tidak berdosa kata ulama, ya? Tak berdosa, tapi betapa ruginya kalau tak buat. Ni. Balik pada kitab tadi, tu maknanya tak ada cara lain, dua. Satu ikut Nabi, satu lagi ikut syaitan. Tak ada pilihan kita. Kalau kita tak nak ikut Nabi, sebenarnya kita ikut kepada bab syaitan. Begitulah, kalau kita kata syaitan itu kawal tidak ikut sebab syaitan musuh Tuhan. Betullah begitu. Apabila tidak ikut Nabi, maknanya sudah tentu ikut syaitan. Kata Tok Guru, demo sedar atau tidak sedar, itu suku fasad. Sedar tak sedar pun itu masalah dia sebenarnya, ya? Yang pasti sebenarnya disedar, cuma pilihan dia ikut apa yang dia nak pilih. Begitu juga ayat lain. Dalam ayat lain Tuhan sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudaw
bihudam minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qasas ayat 50. Maknanya kemudian kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah menurutkan hawa nafsu mereka. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang zalim, yakni yang berdegil dalam keingkarannya. Surah Al-Qasas ayat 50. Kita berhenti takat tu, dah hampir maghrib. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini kita dapat jadi panduan kita. Yang penting kita tahu apa dia maksud ayat 7 tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tahu maksud tu. Ya, jangan sampai kita tak ikut Nabi. Tak ada pilihan ikut Nabi ataupun ikut syaitan. Itu aja kita. Confirm kita tak ikut Nabi, memang confirm kita ikut syaitan. Dia tak ada 50-50. InsyaAllah takat tu kita sambung. Cuba kalau internet bagus malam ni kita sambung insyaAllah malam ni. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang semah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wan nawwir qulubana wassabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anish syarri amrina wa hdiya wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tahassanna bizil wajjabar wa tasanna malakut khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haramik wa min siwa bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhanaman yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhanaman la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'i su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah syukurullah. Bismillah masyaallah sayfu suwallah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah terima kasih pada surah Madrasah Cerah Perdana. Jumpa lagi bulan depan, mudah-mudahan kita dapat kuliah offline insyaAllah. Sekian, terima kasih. Mana yang berbuka
Jom kita berbuka puasa bulan Rejab, siapa yang berpuasa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah